Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar dan penonton laman ilmu Masjid Sultan Idris Shah 2. Jadi bertemu kita kembali pada siri kuliah secara online yang dilaksanakan oleh pihak Masjid Negeri bagi mengisi ruang-ruang dalam tempoh zon merah dan PKPB bagi mukim Ipoh. Dan ini merupakan satu antara inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan Masjid Negeri. Bagi pertemuan pada kali ini, insya-Allah saya akan membawakan satu topik berkisar kepada metodologi dakwah, iaitu kita akan membincangkan berkaitan keistimewaan dakwah Islamiah. Para pendengar, penonton sekalian, dakwah Islamiah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat pelbagai kelebihan serta keistimewaan yang tidak ada pada dakwah yang lain. Keistimewaan meliputi kepada pelbagai aspek. Antara ciri-ciri keistimewaan dakwah Islamiah ialah dakwah itu merupakan satu dakwah yang lengkap dan sempurna. Yang kedua, merupakan dakwah yang terakhir. Dan yang ketiganya adalah suatu pendakwahan yang universal. Oleh yang demikian, bila mana kita menyatakan bahawa terdapat pelbagai keistimewaan dalam dakwah Islamiah ini, maka sudah tentu ianya sesuai untuk semua golongan lapisan masyarakat dan ia juga bersesuaian bagi setiap zaman. Kita pergi kepada keistimewaan yang pertama, yakni dakwah yang lengkap dan sempurna. Ianya lengkap dan sempurna jika kita bandingkan dengan dakwah-dakwah Nabi yang terdahulu. Ini disebabkan keadaan manusia sebelum itu menuntut kepada dakwah-dakwah yang dikhaskan, yang dikhususkan kepada mereka dan hendaklah berada dalam bentuk yang paling mudah dan tidak dirumitkan dengan perundangan. Oleh itu, apabila akal fikiran manusia telah meningkat dan berkembang kepada keadaan yang lebih sempurna, maka Allah SWT telah menerangkan dakwah untuk seluruh alam dalam bentuk yang lengkap dan sempurna. Apa buktinya? Jadi di antara bukti-bukti dan aspek kesempurnaan dakwah Islamiah ini ialah, yang pertama, terdapat keseimbangan di antara keperluan roh dan jasad. Dakwah Islamiah ini memberi perhatian kepada keseimbangan antara keperluan rohani dan jasad. Dalam Islam, semua benda atau material adalah berkhidmat untuk kepentingan roh. Oleh itu, kewujudan bersama roh adalah suatu perkara yang penting dan ianya untuk mencapai kebahagiaan dan keamanan. Antara keperluan yang paling penting untuk jasad ialah mempunyai harta yang terjamin, yang diperolehi menerusi
usaha untuk mendapatkan apa-apa yang kita hajati. Harta merupakan satu keperluan lazim, baik untuk kesihatan tubuh badan supaya ia dapat meneruskan hidup. Manakala roh juga memerlukan kefahaman dan tindakan serta pengamatan menerusi jaminan kepada akidahnya, yakni beriman dengannya tanpa sebarang penindasan, dan akidah itu hendaklah sesuatu yang berasaskan kepada fitrah dan kemanusiaan. Oleh yang demikian, wujud suatu keperluan di antara jasad dan roh secara serentak, iaitu harta, nyawa, keturunan, akal dan agama. Semua perkara atau elemen ini terikat di antara satu dengan yang lain dan ianya saling melengkapi di antaranya. Dan 5 perkara ini juga merupakan keperluan yang bergantung kepada maslahah dunia dan akhirat. Di sini dinyatakan bahawa dakwah Islamiah merupakan suatu seruan dakwah yang lengkap dan sempurna, serta ianya sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri yang terdiri kepada elemen roh dan jasad. Keduanya, ianya merupakan suatu perundangan yang lengkap. Perundangan Islam adalah untuk seluruh manusia dan untuk seluruh tingkatan kepada perkembangan manusia itu, yakni dari kelahirannya hingga ke hari kematiannya. Perundangan Islam menyentuh kehidupan manusia semasa ia masih berada dalam kandungan, selepas kelahiran, semasa remaja dan dewasa. Perundangan meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT adalah bagi menyediakan jalan untuk manusia hidup dalam keadaan yang lurus dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Bila membicarakan berkaitan dengan perundangan ini, maka perundangan ini tidak membezakan antara lelaki dan perempuan, tidak membezakan antara warna kulit, keturunan, kekayaan dan ketinggian darjat seseorang manusia itu. Seluruh manusia tertakluk kepada perundangan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, perundangan Islam atau syariah dapat mewujudkan satu sifat rasa persaudaraan, mewujudkan suatu keadilan, kebebasan dan persamaan. Inilah antara aspek yang terdapat dalam keistimewaan yang terdapat dalam dakwah Islamiah ini. Seterusnya, ia juga meraihkan fitrah manusia. Dakwah Islamiah ini sesuai dengan tabiat manusia dan selaras dengan kehendak fitrah. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal dan dianugerahkan hawa nafsu serta peka kepada persekitaran. Mereka juga ingin berhubung dan bekerjasama di antara satu sama lain. Dengan ini, Islam sudah tentu dapat memenuhi segala tuntutan manusia, dan Islam juga menyeru manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada Rasul, malaikat, kitab-kitab dan hari akhirat. Ianya juga mengadakan sebuah syariat yang membolehkan perhubungan diadakan sesama manusia di samping kerjasama melengkapkan budi pekerti yang mulia serta menerangkan aspek kebaikan kepada setiap kewajipan
yang dilaksanakan. Allah juga telah mengikat sebab dengan musabab atau sebab dengan akibat untuk memberi pengetahuan kepada hamba-Nya ketika terjadinya sesuatu perkara. Allah menjadikan sebab dan musabab itu seiring adalah disebabkan untuk menurut lumrah adat agar menjadi jalan yang dapat diterima oleh seluruh manusia. Dan penerangan kepada sebab bagi masalah-masalah pokok bagi manusia memahami bahawa Allah tidak mensyariatkan atau mengadakan sesuatu melainkan sesuatu itu punya hikmah di sebaliknya. Dan inilah dakwah Islamiah yang menyesuaikan dirinya dengan hakikat manusia dalam seluruh ajarannya. Seterusnya, dakwah Islamiah ini dapat memberi kemudahan dan menghilangkan kesukaran. Aktiviti dakwah yang dilaksanakan adalah suatu yang berbentuk mudah untuk difahami dan diamalkan. Ianya tidak mendatangkan suatu kesusahan atau kesukaran bagi setiap orang atau manusia untuk menyempurnakannya dengan tekun dan ikhlas. Contohnya berkaitan dengan sembahyang ataupun solat. Solat adalah suatu ibadah yang diwajibkan kepada manusia, yakni kepada umatnya. Dengan Allah memberikan suatu ruang masa ataupun renggang masa dalam menyempurnakan di antara satu waktu dengan waktu yang lain. Dan kadar perbezaan satu waktu dengan waktu yang berikutnya adalah dengan kadar yang berjauhan masa dalam sehari dan semalam. Berkaitan dengan Ramadan dan fardu zakat juga dituntut kepada orang Islam, yang mana ianya dituntut kepada yang berkemampuan sahaja. Demikian jugalah berkaitan dengan ibadah haji yang diwajibkan ke atas orang-orang yang mempunyai kemampuan dan mempunyai keamanan sepanjang perjalanannya. Dan semua ini adalah fardu-fardu yang tidak melibatkan keberatan dan kesukaran untuk dilakukan. Ciri-ciri kemudahan ini dalam melaksanakan ibadah tidak terhenti setakat keadaan yang mudah dan ringkas. Bahkan syariat sentiasa memerhatikan keuzuran-keuzuran manusia dan meringankan dalam melaksanakan ibadah yang dituntut. Contohnya berkaitan dengan wuduk. Wuduk boleh digantikan dengan tayamum jika tiada air. Sembahyang tidak diwajibkan kepada perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Dan sembahyang juga boleh diqasarkan bagi orang yang dalam perjalanan atau musafir. Begitu juga dengan fardu haji, terdapat banyak keringanan yang diberikan kepada mereka-mereka yang berada dalam keuzuran. Dan keringanan berkaitan dengan ibadah ini juga terdiri daripada beberapa jenis ataupun kategori. Antaranya, keringanan dengan menggugurkan fardu seperti fardu Jumaat, puasa, haji dan umrah disebabkan oleh beberapa keuzuran. Keringanan dengan mengurangkan seperti memendekkan bilangan rakaat daripada 4 kepada 2 untuk orang yang musafir. Mengurangkan bilangan rukuk dan sujud bagi orang yang sakit kepada kadar yang termampu olehnya. Meringankan dengan menukar ganti daripada wuduk kepada tayamum. Menukar dalam keadaan solat berdiri kepada duduk bagi mereka yang uzur. Dan menukarkan kemerdekaan hamba dengan berpuasa
dan menukarkan setengah wajib haji dan umrah dengan kafarah-kafarah ketika berlakunya keuzuran. Inilah antara keistimewaan yang Allah tunjukkan kepada kita berkaitan dengan dakwah Islamiah. Antara ciri yang kedua berkaitan dengan dakwah Islamiah ni, ciri keistimewaan ini adalah ianya merupakan dakwah terakhir. Dakwah-dakwah terdahulu terikat dengan beberapa kaum tertentu. Keadaan ini menjadikan ia tidak sesuai untuk keperluan kaum atau masyarakat yang lain. Dengan sebab itu, maka lahirlah banyak dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dengan pelbagai cara dan pendekatan. Maka Allah mengutuskan risalah terakhir melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu risalah Islam. Oleh itu, keistimewaan dakwah terakhir ini, maka ajaran Islam tidak akan lenyap dari pengetahuan manusia seluruhnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ianya tidak akan lenyap dari muka bumi ini. Yang pertama, ajaran Islam merupakan suatu himpunan hakikat dalam bidang akidah, syariah dan akhlak. Ianya tidak mungkin berubah walaupun waktu dan tempat telah berubah. Yang kedua, ajaran Islam akan berterusan dan diwarisi dari zaman ke zaman kerana ianya sudah terakam dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim yang telah dibawa oleh Malaikat Jibril dari Allah dengan penuh amanah dan kejujuran, dan kemudiannya ia diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, dan berterusan kepada golongan mukminin yang amanah dan setia yang telah menakalkan Quran itu sepanjang zaman hinggalah kepada umat Islam hari ini. Yang ketiga, ajaran Islam adalah suatu ajaran yang berbentuk realistik. Dalam erti kata yang lain, ianya adalah sesuai dan selaras dengan fitrah manusia. Ajaran Islam juga mampu memberikan jalan penyelesaian secara ilmiah kepada penghidupan dan kegiatan manusia seharian. Ini kerana ajaran Islam bukan membentuk kerahiban dan bukan pemencilan diri, serta bukan berbentuk sesuatu yang sukar untuk diterima. Dan ajaran Islam adalah satu ajaran yang menuntut kepada tahap kefahaman dan kemampuan setiap manusia itu sendiri. Keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan sebagai rasul adalah dikenali oleh kaumnya dengan jelas. Seluruh tindak tanduk, tutur kata, sifat dan akhlaknya terakam dengan teliti dan rapi dalam buku-buku sirah yang dikaji dan dipelajari oleh para sejarawan. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum ataupun selepas diangkat menjadi rasul adalah dikenali oleh kaumnya dengan menonjolkan sifat atau budi pekerti yang amanah, jujur dan mulia. Keistimewaan yang seterusnya ialah dakwah universal. Islam merupakan suatu konteks dakwah yang sempurna dan lengkap, dan ianya melengkapi antara satu sama lain. Maka sehubungan dengan itu, dakwah Islamiah ini menjadi suatu bentuk dakwah yang berbentuk sejagat ataupun disebut sebagai universal.
Kesejahteraan Islam ini merupakan salah satu ciri keistimewaan yang terdapat dalam dakwah Islamiah. Ianya kerana seluruh dakwah yang terdahulu adalah dituntut kepada kaum-kaum yang tertentu dalam tempoh atau zaman yang tertentu. Kesejahteraan Islam adalah satu perkara yang tetap dan diterima apabila melihat kepada beberapa aspek keistimewaannya. Di antaranya ialah, yang pertamanya, ia tidak terikat dengan satu-satu nama atau mana-mana individu atau kabilah seperti agama Yahudi dengan Yahuza dan Masihiyah atau Nasrani. Sebaliknya, agama Islam terikat dengan suatu ciri yang diinginkan oleh semua orang, iaitu inginkan kedamaian dan keselamatan. Maka ianya selari dengan keinginan manusia dan fitrahnya, yakni menyerahkan diri dan segala urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Maka dengan ini, ia dapat memenuhi kekuatan atau tuntutan rohani manusia serta dapat menyingkirkan sifat putus asa atau sekiranya ia tidak dapat mencapai sesuatu yang dihajati atau diingini. Cita-cita manusia hanyalah kepada kedamaian, keselamatan dan kesentosaan serta penyerahan diri kepada Allah yang menjadikan risalah Allah yang terdahulu juga, yang mana banyak menggunakan nama Islam sebagai tarikan kepada manusia. Dan ini adalah aspek-aspek penting dalam yang dikatakan keistimewaan dakwah universal itu sendiri. Yang kedua, ianya membataskan dan menetapkan ajarannya dengan sangat rapi, sangat teliti dan terperinci. Seluruh unsur akidah dan fardu ain serta fardu kifayah dijelaskan secara lengkap, secara terperinci, dengan penuh bijaksana dan dalam bentuk yang komprehensif, sehingga tidak dapat ataupun tidak boleh menerima sebarang tokok tambah mahupun dikurangkan. Ini disebabkan sekiranya berlaku suatu pemindahan ataupun perubahan, maka ianya tidak punya arti di akhirnya ataupun boleh mengakibatkan terbatalnya perkara itu. Dan pembatasan ini membuktikan kesejahteraan Islam kerana perkara yang ditetapkan dan terbatas itu merupakan masalah-masalah pokok yang mantap yang tidak mungkin mengalami perubahan dengan sebab berlainan tempat dan masa, seperti beriman kepada Allah SWT. Yang ketiga, dakwah Islamiah ini menekankan kepada aspek akhlak. Maka akhlak menjadi suatu sasaran asasi bagi umat Islam. Dan penumpuan terhadap aspek ini adalah berorientasikan kepada kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dan ini sudah cukup membuktikan kesejahteraan itu, kerana sememangnya kebahagiaan di dunia dan akhirat itu adalah suatu kehendak ataupun keinginan manusia. Ciri yang keempat, dakwah Islamiah ini ataupun dakwah secara universal ini dapat menerangkan dengan jelas serta kesesuaiannya baik dengan dakwah-dakwah yang terdahulu dari segi prinsip pokok. Dengan sebab itu,
Seorang Islam yang beriman kepada seluruh Rasul yang terdahulu membenarkan dakwah mereka sambil menerangkan sesetengah ajaran dan syariat mereka. Ini merupakan sesuatu yang menghimpunkan keluarga kemanusiaan dalam ruang lingkup dakwah Islamiah. Dan kesejahteraan Islam tidak bercanggah dengan kelahiran para nabi di kalangan orang-orang Arab sebagai permulaannya. Semua itu merupakan sebahagian dari faktor yang membantu kepada perkembangan dakwah Islamiah di seluruh alam dan sampainya dakwah itu kepada seluruh manusia disebabkan ciri-ciri keistimewaan yang Allah sahaja mengetahui. Dan kesejahteraan ini dapat dibuktikan menerusi ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Maksudnya, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu sesuatu yang amat besar. Ayat-ayat ini jelas menerangkan bahawa dakwah Islamiah ditujukan kepada seluruh alam, seluruh penduduk di alam ini. Sama ada yang ada pada zaman Al-Quran diturunkan ataupun sesiapa yang datang kemudiannya dari mereka itu hinggalah ke hari pembalasan ataupun hari kiamat itu nanti. Dan kesejahteraan ini dapat dipraktikkan oleh setiap manusia mengikut kesesuaian masa, mengikut kesesuaian di sepanjang zaman itu, masa dan tempat. Maka sidang penonton sekalian, dapatlah kita simpulkan bahawa dakwah Islamiah ini merupakan satu dakwah yang lengkap dan sempurna. Dan ajaran Islam itu merupakan ajaran yang terakhir dan sifatnya adalah luas. Dan sifatnya dapat mengimbangi seluruh aktiviti manusia dan disantuni baik di dunia dan di akhirat nanti. Dan ianya diturunkan kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada seluruh golongan manusia. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikannya dengan sempurna sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ianya adalah untuk melengkapkan antara aktiviti manusia itu dalam setiap tempat, dan ianya suatu yang relevan sepanjang zaman. Dan dakwah ini, setiap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan risalah terakhir yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman dan kepada semua lapisan masyarakat seluruhnya. Syariat yang dibawa itu merupakan sesuatu yang syumul, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mengandungi prinsip-prinsip dan ajaran yang dapat memenuhi kehendak semua golongan dan bangsa yang sesuai pada setiap zaman hingga ke hari akhirat. Maka itulah sebabnya Islam itu dikatakan sebagai universal ataupun bersifat sejagat dan tidak
mengenal batas sempadan dan masa. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, sekadar itu perkongsian perbincangan saya pada hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada siri-siri yang akan datang. Semoga perbincangan kita ini dapat kita ambil iktibar dan kita cuba aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Dan saya juga menyeru agar para pendengar, penonton sekalian terus istiqamah dalam melayari, menonton, mendengar siri-siri kuliah yang dilaksanakan secara online oleh pihak Masjid Negeri, dan sama-samalah kita berdoa agar ujian yang Allah turunkan, yakni pandemik COVID-19 ini serta musibah banjir yang berlaku ini segera dapat diatasi dan dapat kita laksanakan kehidupan sebagaimana biasa, dan kita berdoa agar Allah mengangkat apa yang berlaku ini, dan kita juga mohon agar ujian-ujian ini dapat mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.